Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today we are going to learn about square roots, cubes, and cube roots. Okay, so we have two subtopic here: square and square roots, and the second one is cube and cube roots. Okay, so the first subtopic is about square and square roots. So what are squares and what is perfect square? So as we all know, in mathematics, a square is a product of a whole number with itself. Okay, for example, okay, square, okay, as we all know, square have their own same length, right? So length and width, they are same. So for example, I give you this one is 3 and this one is 3. To get an area of square means that you have to times the product of 3 and 3, right? So 3 times 3. Okay, so sekarang ni 3 dengan 3 mempunyai value yang sama. Okay, square kan mempunyai value yang sama, length dengan width dia, right? So 3 times 3 can be denoted as 3 square. Okay, so 3 square means that is 3 times 3. 4 square means that it was 4 times 4. Same goes to 5 square means that 5 times 5. Okay, so sekarang ni square numbers are usually non-negative. Okay, for example, okay, if you have negative 5 square, so that means negative 5 times negative 5 will get 25. The answer will be positive number. Okay, so the second one is how do you determine whether a number is perfect square? Okay, so we can use prime factorization to determine whether a number is perfect square. Okay, for example, so we go to example 1. Determine whether each of the following numbers is a perfect square. So the first one is 36. Okay, untuk 36 ni, okay, untuk 36 ni, okay, apa number dia bila darab dengan number tu akan dapat 36. Okay, yang paling senang cikgu ambil lah 6 dengan 6 lah, 6 times 6. Okay, so if the prime factor can be grouped into two identical groups, so that means the number is perfect square. Okay, bermaksud kalau dia boleh can be grouped into two identical groups, okay, by using the prime factorization lah. Okay, untuk 6 ni, okay, bermaksud 2 dengan 3, betul tak? 2 darab 3 kan 6, so ni pun sama, 2 times 3. Okay, so sekarang ni kalau cikgu susunkan, dia akan jadi 2 times 3 times 2 times 3, betul tak? So as we can see in this slide, okay, 2 times 3, okay, will be form the first identical groups, and the second one is identical groups, right? So we have 1 here, we have 2 identical groups here. So 2 times 3 we get 6, 2 times 3 we get 6. So 6 times 6 we get 36, right? So as we can see in this slide, 6 and 6 have the same value, betul tak? Same value. That means 36 is a perfect square. Okay, it's a perfect square. So boleh faham kan? Okay, contoh cikgu bagilah yang lain. Okay, yang mudah sikit Okay, contoh cikgu bagi 16. Okay, 16. So what numbers can be multiplied with another numbers, we get 16. So for example 4 and 4. Okay, ni kita keluarkan lagi 2 dengan 2, keluarkan lagi 2 dengan 2. Habis dah kan? Tadi dah. So sekarang ni awak ambil je, okay, 2 times 2 times 2 times 2. Okay, ni automatically dia akan jadi first identical group. This is the second identical groups. 2 times 2 we got 4, and 2 times 4 we got 4. So as we can see, 4 and 4 have the same value, right? So automatically 16 is a perfect square. Okay, boleh Okay, kalau yang contoh yang 54 ni. Okay, kita ambil 54 ni. Okay, contoh 54. Okay, so kita ada 6 and 9. Okay, kita keluarkan lagi, dia akan jadi 2, 3. Sini akan jadi 3, 3. Okay, kalau awak susun, okay, cikgu pada bawahnya. Okay, kalau awak susun 2 times 3
times 3 times 3. Okey, kalau awak susun pun memang tak boleh nak sama sebab sini ada 2 kat sini, betul tak? So kalau awak susun pun 2 darab 3 6, sini 3 darab 3 dapat 9. So cuba awak tengok sama tak dia punya value dia? Tak sama kan? So that's mean 54 is not a perfect square. Okay, perfect square. Boleh Okay, so itulah cara dia macam mana kita nak determine the number is perfect square or not. Okay, kita tengok yang ni pula. Okay, 100 lah. Okay, determine whether each of the following number is a perfect square. Okay, we go to B, 100. So we go 100. So kita akan dapat 10 dengan 10, betul tak? Okay, 10 dengan 10. So sini akan jadi 5, sini akan jadi 2, sini akan jadi 5, sini akan jadi 2. So awak tulis balik. Okay, 5 times 2, 5 times 5 times 2. Okay, kalau awak susun sekalipun, okay, cuba awak nampak 5 darab 2 dapat 10. So 5 darab 2 dapat 10. Dia form dia apa? Two identical groups, right? So sekarang ni value dia adalah sama, nampak tak? So bila sama, automatically 100 ni is a perfect square. Okay, it's a perfect square. Boleh Okay, seterusnya, what is the relationship between square and square root? Okay, sebenarnya square and square root ni diorang ada balik je. Bila diorang pusing-pusing, diorang dapat jawapan yang sama. Okay, contoh cikgu bagi dekat awak. Okay, 2 the power of 2 means 2 square lah. 2 square. Okay, 2 square bermaksud 2 times 2, betul tak? 2 times 2. 2 times 2 we got 4, betul tak? Okay, ini kita panggil square. Okay, tapi kalau kita terbalikkan dia daripada 4 nak pergi ke 2, nak pergi ke 2 tu, okay, maksudnya square root of 4. Okay, ni square root of 4 kan dapat 2. So ini kita panggil square root. Okay, kita terbalikkan dia. So kita panggil square root. Boleh Okay, contoh cikgu bagi. Okay, paling mudah je. Okay, cikgu punya ajaran mudah saja. Okay, so for example, I give you 6 square. So 6 square, that means you will get 36. Okay, so square root of 36 will, okay, this one is square. Okay, 6 square means that it was 36. So the apa dia pun kalau nak terbalikkan dia tu, okay, square root of 36. Okay, square root of 36 akan dapat 6. Okay, square root of 36 ni yang ni lah. Ni dia akan dapat 6. Macam tu Okay, cuba tengok example tu. Untuk example tu, complete each of the following. Okay, cuba tengok A. Yang paling mudah je, tengok A. Okay, so sekarang ni dia nak suruh awak cari square root of 81, betul tak? So awak buat je square root besar ni. Okay, 81 ni memang dia punya perfect square pun. Okay, cuba awak nampak 9 darab 9, nampak tak? So awak masuk je lah 9 times 9. So nanti awak akan dapat 9 je lah. Macam tu. Okay, boleh Sama juga dengan 16. Okay, contoh square root of 16. So that's mean untuk 16, 16 kan is a perfect square of 4. So 4 times 4. So we will get the answer is 4. Okay, same goes to 25. So 25 is a perfect square of 5. So 5 times 5. Okay, so the answer is 5. Okay, so now, okay, settle dah. So how do we determine the square of number? Find the value of each of the ring without using a calculator. Okay, sebenarnya kalau 6 square ni, square notation macam ni kan bermaksud dia adalah 6 times 6. Macam tu je. Kalau awak ada 3/4 square, bermaksud 3/4 darab sahaja dengan 3/4. Okay, so we go to Sui. Negative 0.5 square means that negative 0.5 times negative 0.5. Boleh Okay, good. Okay, kalau awak tengok kat sini, okay, untuk yang ni, kalau awak tengok dekat negative 0.5 ni, okay, dia ni awak kena kalau dia kata without using calculator, bermaksud awak kena faham sendirilah kan. Okay, kena faham sendirilah. Okay, sekarang ni adalah negatif, di sini adalah negatif. So negatif bertemu dengan negatif akan jadi positif. Okay, ini akan digunakan waktu multiplication only. Okay, you have been learned on chapter 1 if I'm not mistaken lah. So negative
bertemu dengan negatif bermaksud dia akan jadi positif. So positif bertemu dengan positif akan jadi positif. Positif bertemu dengan negatif, awak akan dapat negatif. So negatif bertemu dengan positif akan dapat negatif. Okey, boleh Okey, so now ini dah settle dah menggunakan tidak menggunakan calculator lah. Okey, kalau guna calculator mudah lah. Okey, so setakat ni faham Okey, so now kita akan pergi ke how do you determine the square root of number. Kalau awak tengok kat sini untuk square root of number, okey, mudah saja, boleh guna calculator. Tapi kalau tak guna calculator pun boleh juga. Okey, so mudah je sebenarnya. Okey, yang paling mudah sebenarnya cikgu akan ambil satu yang paling senang lah, iaitu cikgu akan ambil 4 lah, contoh square root of 4. Okey, square root of 4. Okey, kalau kita semua tahu 4 ni adalah perfect square. Betul tak? Perfect square. Kalau nak tahu dia perfect square kan cikgu dah ajar tadi. Okey, menggunakan prime factorization. Kalau tengok kat sini ni 2, sini 2. Betul tak? Nampak tak? Dia akan form 2 identical group. So 2 times 2. That's mean it was a perfect square. So sekarang ni apa yang awak kena buat adalah, okey, so untuk cari dia punya square root of a number 4 ni, so 2 times 2. So the answer is 2. Okey, cuba tengok A. Semua tengok A Okey, kalau awak tengok dekat A untuk 64. Okey, 64 ni adalah perfect square. Okey, adalah perfect square bagi 8. So 8 times 8. So the answer is 8. Boleh Okey, kalau kita tengok untuk 441 ni. Okey, cuba tengok 441. Okey, square root of 441. Okey, so sekarang ni mestilah kalau nak guna calculator kan kena guna otak awak lah kan, betul tak? Tapi kita tahu 441 ni adalah dia punya perfect square lah. Kalau tak, awak kena guna calculator kalau yang jenis yang bukan perfect square. Okey, so apa yang kena buat adalah, okay, 441 ni, okay, awak kena guna method prime factorization. So 9, so 49. Okey, 9 darab 9 akan dapat 449. Lepas ni awak keluarkan 3 times 3. So sini akan jadi 7 times 7. Okey, so awak ambil je dia punya group dia. Okey, 3 dengan 7. So 3 times 7 times 3 times 7. So dia akan dapat dua-dua dapat value yang sama, iaitu 21 dengan 21. So automatically dia akan jadi macam ni, 441 kan. Okey, awak tulis je balik 21 times 21. So the answer is 21. Okey, boleh Okey, so sama juga macam ni. Okey, find the value of each of the following without using calculator. Okey, kalau awak rasa awak tak boleh nak buat macam ni, bentuk macam ni, awak just buat je lah untuk 4. Okey, untuk 4, okey, apa dia punya tu? 2 times 2, tu tak? So dia akan jadi 2. Okey, ni pula kalau 25 pun sama juga. So awak akan dapat 5 times 5. So akan dapat 5. Betul tak? Okey, disebabkan ini adalah fraction, so jawapan dia adalah akan jadi 2/5. Macam itulah. Okey, boleh Okey, good. Okey, so now, cuba tengok yang ni. Find the value of each of the following without using a calculator. Kalau yang pertama adalah mudah lah, 81. 81 ni sifar yang mudah lah untuk kita tahu, betul tak? Okey, so perfect square dia adalah 9. Perfect square of a number 9. So 9 times 9. So the answer is 9. Okay, same goes to 49. Okay, 49. Okay, dia punya number dia adalah 49 kan, perfect square kan, over 7 kan. So 7 times 7. So the answer is 7. Boleh Okay, good. So yang ni cikgu dah ajar kat dalam
teams sebelum ni. Okay, yang tak tahu kena tengoklah kat, yang kat depan ni yang cikgu tunjuk ni. Okay, calculate the value of each of the following by using a calculator and give your answer correct to decimal places. Okay, so kalau awak guna awak punya calculator, nanti awak akan dapat square root of 89. So nanti awak akan dapat 9.431 apa benda tah, cikgu pun tak ingat sebenarnya. 5, 6 contoh lah contoh. So sekarang ni kalau dia tanya 2 decimal places, means awak kena ambil 2 decimal je, 1, 2. So yang ni awak potong je, jadi macam ni. Okay, cuba tengok satu ni, kaya ke miskin? Kalau miskin awak tambah kosong sajalah, tambah kosong. So the answer will be 9.43. Okay, mudah je yang ni. Okay, settle. Okay, seterusnya untuk cube and cube roots. Okay, untuk cubes and cube roots ni, okay, sebenarnya dia benda yang sama je. Kalau cube, kalau square, semua tahu kalau square kan macam ni. Okay, maksudnya 5 times 5. Kalau awak ada 6 square, bermaksud 6 times 6. Okay, ni kan selalunya kan orang pakai untuk area, betul tak? Untuk area. Dan lagi satu, kita panggil volume. Okay, untuk volume saya kita panggil cube. Okay, so untuk 5 cube means that 5 times 5 times 5. Okay, kalau awak ada 6 cube, bermaksud 6 times 6 times 6. Okay, so kita akan dikira perfect cube ni kalau dia dapat form 3 identical groups. Kalau perfect square, dia akan form 2 identical groups. Nampak tak? 1, 2, 1, 2. Kalau perfect cube bermaksud dia dapat form 3 identical groups, which is 1, 2 and 3. Nampak? Same value. Boleh Okay, so sekarang ni contoh yang pertama, how do you determine whether a number is perfect cube? So in this method, by using the prime factorization, if the prime factor can be grouped into 3 identical groups, so then the number is perfect cube lah. Okay, bermaksud, okay, contoh cikgu ambil yang paling mudah lah. Contohlah cikgu ambil 8. So untuk dapatkan 8, kita dapatkan 4 and 2. Okay, last kali mesti dapatkan dia punya prime numbers dia. Okay, 4 ni bukan prime numbers kan? Bukan prime numbers kan? So kita continue lah. So akan jadi 2, 2. Betul? So dah habis kan? So 2 times 2 times 2. Nampak tak? Dia form 3 identical groups. The first one, the second one, and the third one. Okay, so we will get apa ni? Yes, 8 is a perfect cube. Sebab dia dapat form identical groups with the same value. Nampak tak? Same value. Nampak tak? Macam tu. Okay, so cikgu bagi yang lain lah. Cikgu bagi yang lain yang mudah lagi. Contoh 27. Kalau 27, contoh cikgu ambil 9 and 3. Okay, 3 dah prime numbers kan? Okay, stop je kat situ. Yang ni je yang tak boleh stop lagi, sebab 9 bukan prime numbers. So continue je, dia akan jadi 3 dengan 3. Betul tak? So sekarang dah habis kan? 3 and 3 dah prime numbers lah. Ni prime numbers, ini prime numbers, ini prime numbers. So the answer is 3 times 3 times 3. So prime factors grouping into 3 identical groups, right? So the first one, the second one, and the third one have the same value. So the answer is 27 is a perfect cube. Okay, so contoh kita tengok kat example 9. Untuk example 9 ni, kita tengok kat example 9 ni adalah 64. Okay, kalau 64 bermaksud kita keluarkan jadi kita jumpa prime numbers dia. So 8 dengan 8, betul tak? Okay, kita keluarkan lagi, sekarang jadi 4, 2, 4, 2. Okay, so 2 tu adalah prime numbers. Okay, stop saja kat situ. 4 je yang tak boleh stop lagi, sebab 4 bukan prime numbers. Okay, so sekarang ni teruskan saja. Sini akan jadi 2, 2. Sini akan jadi 2, 2. Betul tak? So kalau cikgu tuliskan balik, 2 times 2 times 2 times 2 times 2 times 2. Betul tak? So sekarang ni cuba awak group into 3 identical groups. Okay, that means this one is the first identical group, the second identical groups, and the last identical groups. So we'll get 4 times 4 times 4. They have their same value, right? So this one is 4, 4 and 4. So automatically is 64 is a perfect
cube. Okey, boleh beza dia adalah untuk perfect cube ni dia ada 3 identical groups. Kalau untuk square dia untuk apa? Perfect square dia akan form 2 identical groups. Okey, boleh Okay, so now what is the relationship between cubes and cube roots? Sama je lah yang tadi. Kalau square, okay, kalau square kan, kalau square dia daripada 5 square dia akan jadi 25. Betul tak? Okay, kalau square root bermaksud square root of 25 we will get 5. Okay, sama juga dengan cube. Okay, sama juga dengan cube root. Sama je. Okay, tak ada beza pun sebenarnya. Okay, so kalau cube bermaksud 2 cube, that means we will get 8. Betul tak? So kalau cube root bermaksud cube root of 8 nanti akan dapat 2. Dia akan terbalikkan je lah. Tapi konsep dia adalah sama. Okay, cuba tengok yang pertama. Okay, tengok yang pertama adalah example 10. Okay, so sekarang ni dia suruh awak cari 64. Betul tak? Okay, 64 ni adalah perfect cube lah. Perfect cube. Kalau awak tengok kat sini dia dah bagi dah dekat awak. 4 times 4 times 4 times 4. Betul? So 4 times 4 times 4. Don't forget about the cube root. Okay, so now nanti awak akan dapat jawapan dia adalah 4. Macam tu je lah, mudah kan? Senang je. Okay, kalau ada contoh lah cikgu bagi yang lain 8. Okay, 8 kan? Okay, cube root of 8 kan? Okay, that's mean dia akan jadi 2 times 2 times 2. So the answer is 2. Okay, boleh? Okay, ni pun sama juga. Okay, sama juga menggunakan kalkulator awak. Kalau awak tak gunakan kalkulator, contoh 4 cube. Okay, sama dengan square. Kalau square kan 2 square bermaksud dia akan jadi 2 times 2. Kalau 4 square, that means it will be 4 times 4. So 6 square, that means it will be 6 times 6. So same goes to cube. Okay, 2 cube, that means it will be 2 times 2 times 2. 6 cube, that means it will be 6 times 6 times 6. Macam tu. Okay, boleh Okay, boleh. Okay, good. So now, okay, how you determine the cube root of a number without using calculator? Yang ni yang cikgu ajar tadilah. Okay, kalau awak tengok kat sini, cube root of 64. Macam ni. Kita tahu 64 tu adalah perfect cube. Okay, macam mana kita nak tahu perfect cube ke tak? Kita gunalah cara perang factorization yang 3 tadi. Okay, contoh kalau tak faham, cikgu tunjukkan. Okay, 64 kan? Okay, so dia akan jadi X dengan X. Sini akan jadi 2 times 4. Sini akan jadi 2 times 4. Betul tak? Okay, so sini akan jadi 2. Sini akan jadi 2. Okay, dia akan dapat ni tak? Form 3 identical groups tak? Dapat. So tulis je balik dulu. 2 times 2 times 2 times 2 times 2 times 2. This one is the first identical group, the second one and the third one. Okay, so automatically yes, dia adalah perfect cube. So ambil je lah nombor dia. Okay, 4 darab 4 darab 4. They have their same value, right? So 4 awak buat kat sini. Okay, 4 times 4 times 4. Kenapa ada 3? Sebab ini adalah cube root. Okay, kalau dia ada 2 maksudnya adalah square root. So jawapan dia akan jadi 4. Okay, boleh Okay, rasanya itu saja untuk hari ni lah. Okay, so harap semua boleh faham lah. Ini adalah basic konsep lah sebenarnya, iaitu square, square root, cube and cube root. Next class cikgu akan ajar lagi bahagian problem solving. Okay, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.